Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Adam Isaac daripada kursus Penghayatan Etika dan Peradaban Seksyen 11. Hari ini saya akan membentangkan topik pengenalan daripada esei penyelidikan kami. Tema bagi esei penyelidikan kami ialah etika dan kearifan tempatan. Secara ringkasnya, ia bermaksud nilai-nilai akhlak yang terhasil daripada satu generasi dan diwarisi oleh generasi lain sehingga menjadi garis panduan untuk generasi kini meneruskan kehidupan mereka. Namun begitu, tajuk bagi esei penyelidikan kami pula ialah amalan Sogit oleh etnik dusun. Amalan Sogit ini merujuk kepada saman dengan pampasan yang perlu dilakukan oleh pihak yang bersalah. Namun begitu, pampasan itu tidak dilakukan dalam bentuk wang tunai tetapi dilakukan dalam bentuk pemberian ternakan seperti kambing atau ayam kepada mangsa. Selain itu, dalam topik ini saya juga akan membicarakan tentang latar belakang masyarakat dusun. Mereka merupakan kaum yang keluar daripada daratan semenanjung Tanah Melayu dan mula melakukan penempatan mereka di kawasan pantai Sabah. Namun seiring masa berjalan, mereka mula berevolusi dan mula membuat penempatan mereka di kawasan pedalaman Sabah. Mereka juga mempunyai budaya mereka sendiri, iaitu melakukan upacara pemujaan atau dikenali sebagai megendi sebelum melakukan suatu perkara, seperti masuk ke dalam rumah yang baru. Mereka juga mempunyai amalan mereka sendiri seperti teknik ini akan mengkomunikasi atau meminta suatu perkara secara khusus seperti kesihatan atau memohon perlindungan daripada Tuhan mereka atau dikenali sebagai kinorohingan. Tambahan pula, mereka mempunyai perayaan mereka sendiri yang dikenali sebagai pesta keamatan atau pesta menuai, serta mereka mempunyai makanan tradisional mereka sendiri iaitu linapot dan sambal atau lebih dikenali sebagai boso. Selamat petang, saya Alexander Pama, Kat Matrix BB 25110292. Hari ini saya akan membentangkan tentang proses pelaksanaan Sogit bagi subjek penghayatan etika dan peradaban. Pertama sekali, apa itu Sogit? Sogit merupakan denda yang dikenakan kepada individu yang melanggar adat istiadat dalam masyarakat dusun. Denda ini biasanya berupa pampasan yang dibayar dalam bentuk haiwan ternakan seperti kinzir, kerbau, lembu, dan ayam. Tujuan Sogit adalah untuk menjaga keamanan dan mendisiplinkan masyarakat, serta memberikan pengajaran kepada pelanggar adat tersebut. Dan sekarang kita beralih kepada proses pelaksanaan Sogit. Yang pertama adalah pengakuan kesalahan. Jika seseorang melanggar adat seperti mengganggu gadis yang masih suci, pihak yang terlibat akan membawa kes tersebut kepada ketua kampung atau pihak berkuasa adat untuk dibincangkan. Selepas pengakuan kesalahan, perbincangan pun akan dimulakan. Pihak yang bersalah dan keluarga mereka akan berbincang dengan keluarga mangsa dan ketua kampung untuk mencapai kesepakatan mengenai pampasan yang perlu dibayar. Jika lelaki yang bersalah enggan berkawin dengan wanita yang terlibat, dia harus membayar pampasan yang ditetapkan oleh keluarga wanita tersebut. Selepas itu, penentuan denda pun diwujudkan. Denda Sogit yang dikenakan biasanya melebihi nilai Rp1.000 dan termasuk barangan tradisional. Denda ini juga boleh melibatkan penyediaan kelengkapan perkawinan walaupun kedua-dua pihak tidak akan berkawin. Dan akhir sekali adalah pelaksanaan denda. Setelah kesepakatan dicapai, denda akan dilaksanakan. Proses ini bertujuan untuk mengadili dan menghukum pelanggaran serta memberikan pengajaran kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi adat. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Hai semua, nama saya Derek. Nombor matrik saya ialah BB 25110825. Dan dalam video ini, saya ingin menerangkan secara ringkas tentang fungsi Sogit dalam masyarakat etnik dusun di Sabah. Sogit ialah amalan adat yang berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik apabila berlaku pelanggaran adat atau kesalahan sosial. Ia merupakan bentuk pampasan atau denda sama ada material atau simbolik untuk memulihkan keharmonian dalam komuniti. Antara fungsi Sogit dalam masyarakat etnik dusun di Sabah ialah untuk mengelakkan dendam, mendidik masyarakat agar menjaga hubungan serta mengekalkan keseimbangan rohani. Sogit juga bertindak sebagai penawar sosial dan rohani serta pengajaran moral yang menanam kesedaran bahawa setiap tindakan ada akibatnya. Kesimpulannya, Sogit bukan sekadar denda
tetapi warisan budaya yang memperkukuhkan nilai sosial, keharmonian dan identiti masyarakat dusun. Untuk peranan Sojid dalam masyarakat etnik dusun di Sabah pula, Sojid bukan sekadar denda tetapi sebahagian daripada undang-undang adat yang mengekalkan ketertiban sosial. Menurut OMA 2014, Sojid berperanan sebagai simbol keadilan tradisional yang mengiktirafkan maruah pihak teraniaya selain memperkukuhkan perpaduan komuniti dengan menyelesaikan konflik secara damai. Majlis Adat Istiadat Sabah 2010 pula menegaskan bahawa Sojid adalah warisan budaya yang mengekalkan identiti etnik dusun, menunjukkan sistem nilai mereka yang unik dan relevan hingga kini. Dalam masyarakat dusun, Sojid juga berfungsi sebagai alat perpaduan, menghalang permusuhan berpanjangan serta memastikan keharmonian sosial terus terpelihara. Kesimpulannya, Sojid bukan sahaja menyelesaikan konflik tetapi juga memperkukuhkan identiti budaya, nilai harmoni dan keseimbangan rohani masyarakat dusun. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rezman Ben Renaldo dan saya pemegang kad matriks BB 25110546. Hari ini saya akan membentangkan cabaran dalam mengekalkan amalan Sogit di negeri Sabah. Cabaran yang pertama dalam mengekalkan amalan Sogit di negeri Sabah adalah cabaran pemodernan dan urbanisasi. Pemodernan dan urbanisasi telah membawa perubahan besar kepada gaya hidup masyarakat, khususnya golongan muda yang berhijrah ke bandar. Perpindahan ini menjauhkan mereka daripada adat tradisi nenek moyang, di samping menyebabkan penyelesaian konflik lebih bergantung kepada sistem perdagangan sivil. Akibatnya, fungsi Sogit kini dilihat hanya sebagai denda material tanpa nilai spiritual. Dan amalan ini mula dianggap kuno serta tidak selari dengan hak asasi manusia modern. Tambahan pula, penyerahan haiwan sebagai bentuk denda menimbulkan persepsi negatif dalam kalangan masyarakat bandar. Cabaran kedua dalam mengekalkan amalan Sogit di negeri Sabah adalah cabaran perspektif agama dan ideologi. Peningkatan pegangan agama Samawi dalam kalangan masyarakat pribumi telah menimbulkan salah faham terhadap amalan Sogit, di mana sesetengah pihak menganggapnya sebagai amalan animisme yang bercanggah dengan akidah. Golongan muda khususnya melihat ritual penyembelihan haiwan dalam Sogit sebagai sesuatu yang tidak lagi relevan dengan kepercayaan modern mereka. Oleh itu, pemimpin adat perlu menjelaskan bahwa Sogit ini dalam konteks modern adalah satu bentuk instrumen sivil dalam pampasan sosial, bukan penyembahan roh. Tanpa usaha mengharmonikan adat dan agama, terdapat risiko generasi muda menolak sepenuhnya amalan ini. Peran ekonomi dan kepraktisan juga merupakan salah satu cabaran utama dalam mengekalkan amalan Sogit di negeri Sabah. Secara tradisional, Sogit dibayar menggunakan hewan ternakan seperti kerbau, babi, atau ayam. Namun, kos sara hidup yang tinggi dan harga hewan yang melambung telah menjadikan bebanan kepada masyarakat. Kekurangan ruang logistik di kawasan perumahan modern turut menyukarkan pengurusan hewan tersebut. Penukaran Sogit kepada uang ringgit pula mengurangkan nilai simbolik penyucian tanah dan membuatkan amalan ini dilihat sekadar transaksi komersial biasa. Cabaran terakhir dalam mengekalkan amalan Sogit di negeri Sabah adalah cabaran pertindihan bidang kuasa. Pertindihan kuasa antara Mahkamah Anak Negeri dan Mahkamah Sivil turut menimbulkan cabaran. Perbezaan tafsiran undang-undang boleh mencetuskan konflik, terutamanya dalam kes pencerobohan tanah, adat, atau gangguan seksual yang dibawa ke Mahkamah Sivil. Keputusan Mahkamah Sivil tidak semestinya mengambil kira keperluan penyejukan melalui Sogit, sekaligus mencabar otoriti ketua kampung dan ketua anak negeri. Seterusnya saya akan membentangkan usaha dalam mengekalkan amalan Sogit di negeri Sabah. Usaha yang pertama adalah usaha pemerkasaan Mahkamah Anak Negeri. Kerajaan Negeri Sabah melalui Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah telah melaksanakan usaha pemerkasaan Mahkamah Anak Negeri dengan mengkodifikasikan undang-undang adat dan mendokumentasikan kadar Sogit bagi setiap daerah. Pendokumentasian ini membantu menyeragamkan hukuman dan mengelakkan ketidakadilan.
Selain itu, latihan profesional diberikan kepada hakim-hakim adat bagi memastikan keputusan dibuat berdasarkan fakta dan prosedur yang telus, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Anak Negeri. Usaha yang kedua bagi mengekalkan amalan Sogit di negeri Sabah adalah usaha pendigitalan dan revolusi industri 4.0. Dalam era revolusi industri 4.0, pendigitalan rekod Mahkamah Anak Negeri menjadi penting untuk memastikan amalan Sogit kekal relevan. Pangkalan data digital membolehkan pengamal undang-undang mengakses kes terdahulu dengan mudah dan membantu mengelakkan keputusan yang dianggap subjektif. Transformasi digital ini bukan sahaja memodernkan image Mahkamah Anak Negeri, malah memudahkan literasi adat kepada golongan belia melalui aplikasi mudah, Ali atau laman web interaktif, memastikan nilai penyejuk Sogit terus dipelihara. Selanjutnya, usaha yang dibuat bagi mengekalkan amalan Sogit di negeri Sabah adalah melalui usaha pendidikan dan integrasi budaya. Sogit juga mempunyai fungsi ekologi dan boleh dijadikan model pengurusan sumber asli berasaskan community, terutamanya dalam menangani pencemaran sungai atau kerusakan alam sekitar. Nilai-nilai ini boleh disebarkan melalui universiti dan penyelidikan sebagai satu bentuk restoratif justice yang diiktiraf secara global. Sektor pelancongan budaya juga berperanan penting dengan memperkenalkan falsafah Sogit kepada pelancong luar melalui pusat budaya atau arsip negeri, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tempatan untuk memelihara adat dan martabat sosial mereka. Usaha terakhir yang dibuat bagi mengekalkan amalan Sogit di negeri Sabah adalah adaptasi sosial dan pembayaran. Adaptasi pragmatik juga diterapkan dalam cara pembayaran Sogit, di mana masyarakat kini boleh membayarnya secara tunai setara dengan harga haiwan. Langkah ini menyesuaikan adat dengan ekonomi modern tanpa menjejaskan prinsip asalnya. Selain itu, media sosial digunakan sebagai platform literasi budaya untuk menegaskan kepentingan menjaga keharmonian melalui adat kepada generasi digital. Melalui gabungan undang-undang, pendidikan, teknologi, dan adaptasi sosial, amalan Sogit dapat terus kekal sebagai benteng kebudayaan masyarakat pribumi Sabah. Assalamualaikum. Baik, untuk bahagian saya akan menerangkan tentang kesalahan Sogit dalam masyarakat dusun. Secara ringkasnya, kesalahan Sogit merujuk kepada perbuatan yang melanggar adat, adat norma sosial dari nilai kehidupan masyarakat dusun. Kesalahan ini tidak dilihat sebagai masalah besar semata-mata, tetapi dianggap memberi kesan kepada keharmonian seluruh komuniti kampung. Dalam kepercayaan masyarakat dusun, pelanggaran adat boleh menyebabkan keadaan menjadi tidak seimbang atau dianggap sebagai keadaan yang boleh menyebabkan pertengkaran. Oleh itu, kesalahan Sogit dikenakan bukan bertujuan menghukum, tetapi untuk memulihkan kembali hubungan sosial. Untuk pengenalan, kesalahan Sogit ini merangkumi perbuatan yang melanggar peraturan tidak bertulis yang diwarisi secara turun-temurun. Ia bukan sahaja memberi kesan dari sudut sosial, malah turut dikaitkan dengan keseimbangan kosmologi dan kepercayaan masyarakat. Kesalahan adat ini dianggap menyebabkan komuniti menjadi panas. Seterusnya, pada 5 konsep kesalahan dalam adat Sogit, kesalahan adat melibatkan pelanggaran peraturan yang tidak bertulis tetapi melalui lisan yang diwarisi oleh turun-temurun. Kesalahan ini memberi kesan kepada hubungan sosial dan keseimbangan kosmologi masyarakat. Konsep Sogit menggambarkan ketidakharmonian akibat pelanggaran adat. Kemudian, bagi kesalahan sosial kekeluargaan, perzinaan dan hubungan terlarang yang mencemarkan maruah keluarga, kemudian percabulan kehormatan dan maruah individu, dan terakhir,
pergaduhan atau konflik memecah belahkan keluarga dan komuniti. Untuk yang seterusnya, untuk kesalahan terhadap adat dan autoriti kampung, selain terdapat juga kesalahan yang melibatkan pelanggaran terhadap adat dan auditori kampung. Antaranya ialah mengingkari keputusan ketua adat, menghina pemimpin kampung, serta mengganggu upacara adat. Kesalahan ini dianggap sebagai ancaman kepada sistem tadbir urus tradisional masyarakat orang dusun, maka sogit dikenakan sebagai untuk memelihara kewibawaan institusi adat, memastikan disiplin sosial dipatuhi dan mengekalkan kestabilan serta keharmonian dalam komuniti. Seterusnya, kesalahan terhadap alam dan ruang sakral. Dalam masyarakat dusun, alam semula jadi mempunyai nilai spiritual yang tinggi. Oleh itu, perbuatan seperti merosakkan kawasan larangan, menebang pokok tanpa kebenaran adat, atau berkelakuan tidak sopan di tempat yang dianggap sakral juga dikategorikan sebagai kesalahan sogit. Kesalahan terhadap alam dipercayai boleh membawa malang kepada seluruh komuniti. Oleh itu, sogit dikenakan sebagai tanggung jawab bersama untuk memulihkan keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan kepercayaan spiritual orang dusun. Dan yang terakhir, kesalahan pada zaman moden dan penyesuaian sogit di zaman moden. Seiring dengan perubahan zaman, sogit turut mengalami penyesuaian. Perbuatan seperti menyebarkan fitnah, menghina di media sosial, dan mencemarkan nama baik individu lain ataupun komuniti juga boleh dikenakan sogit oleh orang dusun. Walaupun bentuk kesalahan ini bersifat moden, prinsip asas sogit tetap dikekalkan, yaitu memelihara maruah dan keharmonian komuniti. Hal ini menunjukkan bahwa sogit bukan sistem yang tidak fleksibel pada zaman moden, tetapi masih relevan dalam menangani konflik pada zaman kini. Itu sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhtaikal Devan bin Muthaizam, BP 25160332. Hari ini saya akan membincangkan tentang sogit dalam zaman moden bagi subjek penghayatan etika dan peradaban. Baiklah, sogit dalam zaman moden diperlihatkan sebagaimana adat tradisional masih relevan dan mampu berfungsi dalam masyarakat hari ini. Ia bukanlah sekadar warisan budaya, tetapi satu mekanisme sosial yang terus hidup dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. 6.1 Pengiktirafan perundangan. Sogit ini telah diiktirafkan secara rasmi melalui enakmen Mahkamah Anak Negeri 1992. Di Sabah, sogit ini berfungsi sebagai penalti adat yang sah dan dilaksanakan melalui sistem perundangan. Hal ini membuktikan bahawa undang-undang adat dan undang-undang sivil boleh wujud secara seiring dan saling melengkapi. Adaptasi kepada ekonomi moden. Dalam pelaksanaannya, sogit telah beralih daripada korban tenakan kepada pempasan kewangan atau material. Perubahan ini menjadikan sogit lebih praktikal dalam konteks kehidupan moden. Walaupun bentuknya berubah, nilai penebusan dan pengajaran sosial kepada pesalah tetap dikekalkan. Keadilan restoratif. Fokus utama sogit ialah pemulihan hubungan sosial, bukan hukuman semata-mata. Ia bertindak sebagai pengakuan salah secara terbuka dan simbol permohonan maaf kepada mangsa serta komuniti. Pendekatan ini membantu untuk mengurangkan konflik yang berpanjangan dalam masyarakat. Keserasian dengan agama. Dalam amalan moden, unsur mistik dalam sogit telah digugurkan dan ia ditafsir sebagai pampasan sosial ataupun sedekah. Pelaksanaannya disesuaikan dengan syariat Islam dan nilai Kristian. Ini membuktikan bahwa adat dan agama boleh hidup secara harmoni tanpa menjejaskan prinsip masing-masing. 6.5 Dimensi alam sekitar dan global. Contohnya, kes Gunung Kinabalu pada tahun 2016 menonjolkan sogit sebagai satu bentuk etika budaya dan ekologi.
Ia mendidik pelancong tentang kepentingan menghormati alam dan warisan tempatan. Dalam masa yang sama, Sogit ini berfungsi sebagai mekanisme psikologi masyarakat selepas berlakunya bencana. 66. Aplikasi dalam ruang digital. Dalam era digital, Sogit turut digunakan untuk menangani kes fitnah dan bully cyber. Pelaksanaannya melibatkan denda adat serta permohonan maaf terbuka di sosial media. Ini menunjukkan bahwa nilai adat kekal relevan walaupun medium komunikasi telah berubah. 67. Perbandingan dengan denda sibil. Berbanding denda sibil yang bersifat formal dan tradisional, Sogit ini lebih menekankan pemulihan sosial dan tanggung jawab terhadap komuniti. Oleh itu, Sogit ini sering lebih berkesan dalam menyelesaikan konflik setempat secara berhemah. 68. Cabaran kelestarian. Cabaran utama Sogit ialah risiko ia dilihat sekadar denda keuangan. Oleh itu, pendidikan dan dokumentasi kepada generasi muda amat penting. Penekanan perlu diberikan kepada falsafah Sogit, yaitu konsep kesejukan dan keharmonian dalam masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Abdul Hazik Safwan bin Abdul Haidi, nomor matriks BB 25110805. Hari ini saya akan membentang kesimpulan dan rumusan. Amalan Sogit merupakan satu sistem keadilan adat yang penting dalam masyarakat pribumi Sabah, khususnya etnik dusun, karena ia berfungsi sebagai mekanisme pemulihan keharmonian sosial dan rohani. Dari sudut fungsi dan peranannya, Sogit bukan sekadar denda terhadap pesalah, tetapi bertujuan mendidik masyarakat agar menghormati adat, menjaga marwah individu, dan mengelakkan konflik berpanjangan melalui pelaksanaan Sogit. Hubungan yang terjejas dapat dipulihkan dan perpaduan komuniti dapat diperkukuhkan. Dari aspek kesalahan Sogit pula, berbagai bentuk pelanggaran adat kenal pasti, termasuk kesalahan Sogit, kekurangan, pelanggaran otoriti adat, kerusakan alam sekitar, serta kesalahan modern seperti fitnah dan penggunaan media sosial. Kesalahan ini dianggap mampu mengganggu keseimbangan komuniti dan menjejaskan keharmonian hidup bersama. Oleh itu, pengenaan Sogit bertujuan untuk memulihkan kembali keharmonian hidup bersama dan hubungan sosial serta menenangkan keadaan yang dianggap panas akibat pelanggaran adat. Dari segi proses pelaksanaan Sogit dilaksanakan secara tersusun melalui pengenalpastian kesalahan, perbicaraan oleh ketua adat dan mahkamah anak negeri, penempatan kadar denda, dan pelaksanaan Sogit mengikut tempatan adat. Proses ini menekankan prinsip keadilan, ketulusan, penglibatan komuniti dalam menyelesaikan konflik. Pelaksanaan yang sistematik ini menunjukkan bahwa undang-undang adat bukan bersifat sewenang-wenangnya, sebaliknya mempunyai struktur yang jelas serta berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik yang berkesan. Dalam konteks zaman modern pula, amalan Sogit telah mengalami penyesuaian agar kekal relevan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan perundangan. Pengintervensi Sogit dalam sistem perundangan rasmi, penyesuaian kaidah pembayaran dalam bentuk uang, serta keserasian dalam kepercayaan agama menunjukkan keanjalan adat ini. Walaupun bentuk pelaksanaannya berubah, nilai Sogit seperti keadilan, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan sosial tetap dikenakan, membuktikan bahwa tradisi boleh bergerak seiring kemodernan. Walau bagaimanapun, amalan Sogit berdepan berbagai cabaran seperti pengaruh pemodernan, perubahan gaya hidup, tekanan ekonomi, serta kurangnya kefahaman generasi muda terhadap nilai adat. Bagi menangani cabaran ini, berbagai usaha telah dilakukan, termasuk dokumentasi undang-undang adat, pendidikan dan kesadaran budaya, pengdigitalan rekod mahkamah anak negeri, serta penyesuaian kaidah pelaksanaan Sogit. Usaha-usaha ini penting bagi memastikan amalan Sogit terus dihormati dan diamalkan dalam masyarakat kini. Secara keseluruhannya, Sogit merupakan satu sistem keadilan adat berfungsi secara holistik dan mengawal tingkah laku, menyelesaikan konflik, dan memelihara keharmonian masyarakat pribumi Sabah. Melalui fungsi dan peranannya, pengelasan kesalahan proses
pelaksanaan penyesuaian modern serta usaha mengkalkan Soget terbukti sebagai warisan budaya yang dinamik dan relevan. Langsungan amalan ini bukan saja penting untuk memelihara identiti budaya, malah berpotensi menjadi model keadilan restoratif dan yang bernilai dalam konteks masyarakat modern.